benda ni common sense. Ya, betul. Tapi sebab oleh kerana struktur politik kita, oleh kerana ialah permainan politik, dan oleh juga kerana aku tak rasa lah kebanyakan yang banyak nak jadi menteri itu benar-benar rasa amanah dia kepada rakyat untuk menukar. Jadi perkara ini berlanjutan dari 1 tahun kepada 1 dekad, jadi 2 dekad dan sebagainya. Sebab itu, kalaupun kita ada idea yang baik, kan, itu yang orang kata kita memerlukan reformasi keseluruhan. Sebab kalaupun bawa idea yang baik tapi masuk kepada satu sarang birokrasi yang begini, maka idea itu akan tersangkut, dia tak pergi ke mana-mana. Pandangan saya, sebaiknya kita cuba gabungkan seberapa banyak fungsi mengikut rantaian bekalan yang melibatkan makanan dan harga barang ini, supaya kita ada satu accountability. Keamanahan itu diletakkan kepada seorang saja. Jadi jelas kalau dia tak buat kerja memang patut kena pancung. Tukar orang lain, kan. Jadi, dan itu selalunya yang berlaku di negara-negara lain. Betul. Dia selalunya memberi kuasa dan mandat yang betul kepada seseorang supaya dia diberikan ruang sepenuhnya. Kita tak boleh. Sebab apa? Sebab setiap kementerian tu ada kuasa untuk dan tanda tangan projek. Jadi kalau letak kat seorang, habis projek dapat kat dia. Jadi orang lain pun nak projek, orang ni nak projek, kan. Jadi selagi kita tak boleh keluar daripada kepompong itu, maka masalah ini akan terus berterusan dan berterusan. Betul. Menarik apa yang dibentang oleh Saudara Fizi tadi. Saya terbaca juga berita baru-baru ni, Indonesia, Jokowi baru saja tukar 2 menteri dia. Sebab hanya isu lembap pemberian hak milik tanah kepada rakyat. Dia tukar menteri untuk mempercepatkan benda-benda macam tu. Saya rasa benda tu tak berlaku lah kat Malaysia. Memang payah. Kalau nak buat pun tak boleh. Sampai sekarang Zuraida tak keluar-keluar lagi ni. Walaupun dah keluar parti dan sebagainya, tak keluar lagi ni. Sebab biarlah keadaan yang kita ada lah, kan. Baik, Saudara Fizi. Saya mungkin soalan yang terakhir kot. Menarik sebenarnya Saudara Fizi dah mengulas pun tentang kenapa kegagalan ini berlaku dan di mana puncanya dalam struktur pentadbiran kerajaan tu, sampai seolah-olah benda yang straightforward, benda yang tak complicated, tak pun pembincangannya terlalu rumit, tak boleh dibuat. Cuma dengan kempen Ayuh Malaysia ni, mungkin Saudara Fizi boleh kepada penonton yang sedang mengikuti juga perbincangan ni, mungkin Saudara Fizi boleh jelaskan bagaimana sebenarnya, dah ada tadi sebenarnya, cuma mungkin boleh disimplifykan lagi, bagaimana minda Ayuh Malaysia melihat nak atasi isu ni dan bagaimana solusi yang Malaysia boleh ada. Silakan. Kita memang sedar bahawa negara kita ini, masyarakat kita, kalau kita nak harapkan kepimpinan atas, dan saya tahu kadang-kadang rakan pakatan tak selesa dengan saya sebab mereka nakkan saya hentam BN saja, kan. Saya rasa rakyat pun dah bosan. Saya rasa tanggungjawab itu tanggungjawab bersama. Maksudnya dia tidak ada formula mudah yang mengatakan kalau kerajaan itu bertukar, parti ini bertukar, maka automatik jadi baik. Kita dah tengok juga bahawa soal rasuah atau tidak itu bukan lagi menjadi kira lencana yang boleh dipakai untuk menghalalkan segala benda lain. Contohnya, hanya kerana kita tak rasuah, kalau kita tidak cekap dan tidak ada kesan, rakyat tak boleh terima. Bagi rakyat sekarang memang tak ada orang boleh rasuah. Kamu tak boleh nak kata, saya tak rasuah banding dengan BN. Bagi rakyat ialah memang sepatutnya tak semua rasuah pun tak boleh ada orang rasuah. Tapi yang penting ialah kita perlukan menteri kerajaan yang cekap, yang pantas, yang boleh menyelesaikan masalah, yang boleh deliver, yang penting boleh deliver, kan. Jadi soal boleh deliver ini, maksudnya kita perlukan mutu pentadbiran, mutu idea yang baik dari semua parti. Apabila parti-parti politik di negara ini, tak kisahlah mana pun, berlumba-lumba untuk mencapai aspirasi itu, maksudnya dia kena cari orang yang ada idea dan dia juga kena tahu bahawa kalau mereka ini dapat jawatan, mereka boleh deliver. Untuk menghasilkan suasana begitu, kita perlukan rakyat menekan daripada bawah. Kerana sebab kita tahu bahawa negara kita ni tak pernah berubah sebab orang ke atas dapat wahyu ke apa. Tak jadi.
Dia bila dia jadi menteri ni, dia jadi selesa, dia gembira, dia yalah. Banyak benda yang nak ditukar bagi dia. Dia tak ada bos, masuk pejabat pun tak buat apa pun, tak ada isu kan. Paling susah pun dia duduk tengok kertas projek lah, duduk sibuk tengok kertas projek kan. Tapi ahli politik ni takutkan satu benda je, kalah pilihan raya. Betul. Kan. Jadi itu peranan yang Ayuh Malaysia harap kita boleh mainkan dengan cara kita terus memberi pencerahan dan membawa idea rakyat itu supaya dia menjadi satu pasaran idea. Kalau pasaran idea ini mendapat sambutan yang baik daripada rakyat biasa, dia akan bertukar menjadi tekanan. Seperti mana dulu kalau kau ingat Syuk kan, masa kita mula-mula kempen supaya ahli politik membuat pengisytiharan harta, kiri kanan aku kena maki. Yang kawan pun maki, yang lawan pun maki kan. Tapi oleh kerana dia mendapat sambutan, rakyat suka, maka mereka tak ada pilihan, dia nak menang pilihan raya. Jadi terpaksalah dia buat pengisytiharan harta. Walaupun tak lengkap ke apa, tapi paling kurang itu satu langkah yang baik. Sekarang ini pengisytiharan harta dah jadi satu, orang kata expectation, dah jadi satu kehendak dan tuntutan rakyat kan. Itu yang kita nak buat dengan Ayuh Malaysia, terutamanya mengenai 5 perkara yang penting yang bagi kami, perkara-perkara ini perlukan tumpuan dan idea yang kreatif, dan kalau idea ini diulang dan ditekan dan dibawa oleh rakyat, akhirnya parti-parti politik tidak ada pilihan kecuali beri maklum balas. So soal kenaikan harga barang ini, hari ini saya sebut 2 perkara baru yang mungkin saya belum sebut sebelum ini. Soal subsidi saya sebut lama kan. Pandangan saya tentang soal subsidi bersasar ke tidak saya sebut kan. Contohnya hari ini saya bawa 2 perkara baru kan, soal kita wajar pertimbangkan soal stok penimbal. Apa yang susah sangat nak buat stok penimbalnya? Kalaupun perkara itu mungkin tidak sesuai secara akademik untuk jangka masa panjang dan sebagainya, adakah kita boleh gunakan mekanisme stok penimbal yang telah digunakan di banyak negara lain untuk kita memastikan tidak ada kenaikan harga barang mendadak bagi tempoh jangka masa pertengahan, sementara kita melaksanakan projek-projek pertanian dan sebagainya supaya kita dapat penyelesaian yang lebih menyeluruh dari segi soal bekalan, because our problem now is supply bekalan kan. So stok penimbal contohnya, tidak ada yang sebut pasal stok penimbal sebelum ini. Jadi saya harap penonton yang di luar dan sebagainya baca, tengok, bincangkan, tanya ahli parlimen, kenapa kita tak boleh buat stok penimbal? Apa yang susah sangat? Kenapa kita tidak boleh ada satu suruhanjaya bebas khas yang tugasnya ialah menjaga harga barang? Kalau kita ada contohnya bank negara yang bebas menentukan dari segi kenaikan kadar faedah, dari segi supply of money, bekalan wang ini untuk kawal. Kalau kos harga barang ini, makanan, food security kita, kelangsungan makanan kita ini cukup penting, dan memang cukup penting pun. Kenapa kita tidak boleh ada satu badan bebas yang kalau menteri bertukar ganti dan sebagainya, bila kita ada mandat yang khusus, ini yang kita perlu buat untuk tempoh 10-15 tahun akan datang, dia akan ada mandat itu tidak terganggu. Apa yang payah nak buatnya? Jadi kalau rakyat suarakan dan tanya dan sebagainya, akhirnya ahli politik tidak ada pilihan, dia terpaksa menjawab kan. Hari ini saya sebut yang kedua tadi tentang integrasi kementerian-kementerian yang terlalu banyak bertindih kuasa bidang kuasanya sehingga menimbulkan karenah birokrasi yang akhirnya marilah idea macam mana pun tak terlaksana. Sebab nak bincang pasal harga ayam 40 orang, menteri datang dengan pegawai dan sebagainya kan. Telur ayam yang guna untuk buat kuih tu lagi banyak tau. Habis setiap kali buat mesyuarat kan. Jadi kenapa kita tak boleh buat contohnya, ada satu kita orang kata kita streamline, kita jajarkan balik supaya kuasa dan accountability itu, kalau ini sesuatu yang cukup penting kepada kita elakkan segala pertindihan supaya keputusan boleh dibuat dengan baik kan. Itu contohnya 2 perkara yang tak pernah dilontarkan sebelum ini. Boleh ke tidak dibincangkan, dan kalau contohnya melalui Ayuh Malaysia, rakyat biasa, tak kisahlah kamu UMNO ke, kamu PAS ke, Keadilan ke, DAP ke, Amanah ke,
tak boleh sebut semua, banyak parti sekarang kan. Aku tak yang baru yang lama banyak yang sangat. baru dan lama banyak semua kan. Kalau ini dirasakan bahawa dia masuk akal, suarakan, kerana akhirnya dia akan menjadi tuntutan kan. Dan ada juga melalui Ayuh Malaysia contohnya, kami berharap supaya ada perkara-perkara yang mungkin terlepas pandang oleh ahli politik yang tidak disebut. Contohnya kan, segala dasar kerajaan setakat ini, baik semasa Najib dulu, kemudian bila PH berkuasa 22 bulan, kemudian lepas tu kerajaan apa? Kerajaan PN. Sekarang kerajaan apa pun aku tak tahu dah. Kerajaan keluarga. Sampailah kerajaan keluarga sekarang kan. Sebenarnya segala dasar ekonomi kerajaan yang ada kesan kepada rakyat bergantung kepada klasifikasi M40, B40, T20. Ni zaman bila ni Syok? Bila kali terakhir dia semak benda ni? Sebab contohnya, ambil definisi M40 contohnya kan. M40 dia letakkan pada definisi lebih kurang RM5,000 pendapatan isi rumah sehingga lebih kurang RM10,500. Benda tu absolute numbers. Kalau kena seorang yang contohnya duduk di bandar atau Kuala Lumpur atau bandar-bandar besar kan, gaji RM6,000, anak 5, tak ada makna dah. dia bukan M40 dah, dia B40 sebenarnya. Berbanding dengan seorang yang gaji dia RM3,500 atau RM4,000 tapi bujang. Tapi duduk katakanlah di Kuala Berang. Kan? Jadi semua ini maksudnya kita sampai ke peringkat asas untuk menentukan agihan subsidi, bantuan dan sebagainya sebenarnya tidak pernah disemak pun. Dan ini antara perkara-perkara yang saya harap melalui Ayuh Malaysia kita boleh tampilkan. Kerana selalunya perkara-perkara yang kita tampilkan insya-Allah ialah sesuatu yang selalu disuarakan oleh rakyat biasa. Sebab itu ialah kempen kita pun dah nak mula kan, minggu depan kita bermula 2 hari bulan Julai. Itu siang itu kita akan kumpul seberapa ramai orang biasa, sukarelawan yang nak membantu supaya kami boleh latih mereka. Sebab ingat tadi soal pelaksanaan. Parti politik ke kerajaan ke boleh je ada idea berdega-dega nak kempen, tapi kalau tidak ada pelaksanaan yang tersusun, jentera dan sukarelawan itu tidak tahu fungsi mereka, dia berterabur lah kan. Jadi kita akan mula dengan itu. Malam kita akan lancarkan kutipan derma sebab yalah kita tak ada token besar kan, dan supaya kita dapat membiayai untuk kita mula turun ke akar umbi di kawasan-kawasan macam dulu untuk bahawa perkara-perkara ini membuka mata rakyat, kerana akhirnya mencerahkan pandangan rakyat itu cukup penting supaya rakyat itu terus memberi tekanan kepada ahli-ahli politik daripada mana-mana parti pun. Bagi saya itu pendekatan yang lebih baik untuk kita memajukan negara kita ke arah menyelesaikan perkara-perkara ini tanpa kita terlalu terikut-ikut politiking atau terlalu terikut-ikut siapa nak jadi kerajaan, siapa nak jadi menteri dan sebagainya kan. Dan saya memang daripada dulu rasakan bahawa ahli politik ini dia selalu kena rotan. Dan rotan itu mesti datang daripada rakyat. Jadi kalau rakyat tak sedar bahawa mereka kena terus merotan, marilah parti yang mana baik pun akhirnya dia akan lalai dan alpa kan. Jadi apa yang kami cuba buat melalui Ayuh Malaysia ini ialah selain daripada kami bagi penyelesaian, melontarkan idea baru yang lebih dekat dengan rakyat, kita juga nak yakinkan rakyat bahawa tidak cukup untuk mereka rasa mereka sokong parti tertentu. Mereka perlu ambil bahagian, dan bahagian itu ialah dengan secara berterusan memberi tekanan, menyuarakan pandangan, menjadi rotan kepada ahli-ahli politik. Kalau itu berlaku, insya-Allah saya ingat negara ini insya-Allah akan maju sedikit demi sedikit, tidak kisah siapa yang jadi Perdana Menteri. Baik. Terima kasih Saudara Fizi. Begitu saudara lagi yang sedang menonton mengikuti rancangan kita pada malam ini. Siri pertama The Ayuh Malaysia Show. Kita bincangkan tentang topik-topik penting yang berkisar tentang 5 pilar ataupun 5 kita panggil apa? Isu penting. 5 teras penting kepada pergerakan kempen Ayuh Malaysia. Ada 2 benda yang ada beberapa benda yang saya nak tegaskan. Ingat
malam ni ada dua benda yang saudara Fizi bentangkan kepada kita tentang stok penimbal. Ini idea-idea yang saya rasa sepanjang 5 tahun kita hidup kebelakangan ini mengikuti perjalanan politik Malaysia, ini antara idea yang baru. Dah lama sebenarnya, daripada tahun 70-an baru orang kami buat dengar. stok penimbal. Stockpile ni idea ekonomi lama sangat kan. Anehnya tak ada orang politik lain yang berbincang soal ini. Dan kemudian stok penimbal yang kedua tentang integrasi kementerian ini, sebab dia berfungsi kepada satu benda yang sama, tapi kita mengalami masalah kementerian yang terlalu bercambah menyebabkan birokrasi yang tak terkawal. Dan itu pertama. Yang kedua, yang suka juga saya ingatkan kepada semua yang menonton, ingat kita boleh bersama dalam kempen ini, Ayuh Malaysia, seperti mana saudara Fizi bentangkan tadi. Nanti 2 Julai akan bermula secara garang. Anda juga boleh bersama dengan kempen ini ke www.ayuhmalaysia.org. Ke sini anda boleh terlibat dengan pelbagai cara, nak menyumbang ke, nak melihat perkembangan aktiviti ke, juga boleh ke Facebook saudara Fizi Ramli lah, lebih mudah. Dan yang ketiga ialah genggam rotan. Genggam rotan ini bukan literal lah. Jangan genggam rotan bagi cara Azmin lah. Genggam rotan dan kita berperanan untuk memastikan kerajaan kita ni berfungsi dengan lebih baik. Dan rotan tu ibarat kuasa yang kita ada untuk pastikan orang politik kita ni sedar bahawa mereka memegang amanah yang besar. Dan bagi pihak Ayuh Malaysia, jom kita semarakkan kempen ini bersama dengan Ayuh Malaysia untuk kita bina dimensi politik, dimensi perubahan yang lebih segar untuk Malaysia yang lebih baik. Dan jangan lupa ikuti lagi siri-siri show yang akan datang. Saudara Fizi juga akan kerap muncul untuk membentangkan idea-idea beliau kepada anda. Dan jumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada Saudara Fizi. Juga kepada yang menonton, jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam.